Okay guys, selamat datang ke channel aku. Dan hari ni aku nak ceritakan kenapa aku rasakan iPhone 11 Pro adalah masih pembelian iPhone yang sangat baik pada tahun 2021. Jadi ini adalah video yang mana aku akan terangkan Kenapa aku merasakan iPhone 11 Pro adalah model yang masih dikatakan terbaik yang boleh korang beli pada tahun 2021 ni. Okay, sebelum tu untuk korang yang masih belum tekan subscribe, bolehlah tekan subscribe. Ini sedikit sebanyak membantu aku untuk buat konten seperti ini pada masa hadapan. Okay, first kali kenapa aku rasa iPhone 11 Pro ni adalah yang terbaik sekali ialah kerana saiznya. Bagi aku, pada mula-mula iPhone X tu diperkenalkan pada tahun 2017-2018 dengan saiz yang 5.8 inci ni, aku rasakan secara instantaneous atau secara sekelip mata saja aku merasakan kesedapan saiz ni. Ia tak terlalu besar, tidak terlalu kecil, ia hanya cukup rasa. Bila aku tengok YouTube atau Netflix, aku rasa saiz ni just okay. Walaupun aku kadang-kadang terasa kalau skrin besar ni mesti macam best kan. Tapi aku tak sanggup nak korbankan kesenangan aku menggunakan iPhone ni hanya kerana semata-mata untuk media consumption. Kerana untuk kegunaan itu, aku boleh guna je saja TV aku ataupun iPad kan untuk tujuan tu. Jadi kalau korang tengok line up iPhone 12 pada tahun ni, saiz yang diperkenalkan untuk model Pro pada tahun ni adalah berbeza. Ianya adalah lebih besar, lebih kurang 6.1 inci berbanding dengan iPhone 11 Pro ni yang saiz 5.8 inci. Yang aku dah guna sekian lama. Saiz 5.8 inci ni sejak daripada keluarnya iPhone X hari tu. Ini sedikit sebanyak mempengaruhi keputusan aku rasa akan mempengaruhi keputusan pengguna iPhone 11 Pro sama ada ini upgrade ke iPhone 12 ataupun ke iPhone 12 Pro. Okey, yang keduanya, design atau rekaan iPhone 11 Pro ni aku rasa adalah lebih baik berbanding iPhone 12. Jadi korang mesti tanya-tanya, kenapa pula iPhone 12 kan lagi baru dan lebih cantik desainnya. iPhone 11 Pro pula dah pakai design yang lama dah, sejak dari iPhone 6 yang dah pakai rounded design. Kenapa bila pakai design petak ni kau kata iPhone 11 Pro lagi bagus? So bagi aku jawapan ni mudah saja. iPhone 12 punya design hanya sekadar cantik saja kelebihan dia. Memang sedap pada mata memandang tapi tidak ergonomik. Manakala iPhone 11 Pro design dia lebih rounded, ianya lebih sedap dipegang. Dan ianya dibantu dengan saiznya yang tak besar sangat dan yang tak kecil sangat. Ini adalah pengalaman memegang iPhone yang sangat bagus lah. Okay, aspek ketiga yang aku rasa iPhone 11 Pro ni adalah sangat bagus adalah pada baterinya. Okay, atas pengalaman aku menggunakan iPhone 11 Pro ni, aku boleh katakan sangat berpuas hati dengan ketahanan baterinya kerana ianya cukup dengan penggunaan aku. Okay, bagi aku mana-mana phone yang boleh tahan sampai pukul 5 petang tu ialah sudah cukup. Kerana ketika itulah masanya aku sudah pun berada di rumah dan pada masa itu aku sudah boleh charge semua iPhone aku. Aku hanya rasa beberapa kali lah aku merasakan ia macam pernahlah satu hari tu rasa macam cepat je habis. Tapi selalunya ianya adalah berlaku sekiranya aku menggunakan app GPS yang mana aku bergerak dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Atau memang hari tu aku banyak masa free dan aku memang tak henti-henti tengok telefon. Ya, hari tu memang aku rasakan iPhone yang aku pakai, iPhone 11 Pro ni akan rasa macam cepat habis bateri. Aspek seterusnya ialah dari segi kameranya. Aku berpendapat kamera iPhone 11 Pro ialah lebih dari cukup. Malah aku masih lagi merasakan iPhone 11 Pro ni masih duduk di dalam top 5 lah kalau diambil kira keupayaan yang dari segi aspek kemampuan tangkap gambar dan videonya. Kalau dibandingkan dengan iPhone 12 Pro pun tidak banyak perbezaan yang dari segi quality image dan video yang dihasilkan. Perbezaan antara 11 Pro dan 12 Pro ni mungkin akan terasa apabila kita menangkap gambar semasa low light. Kerana iPhone 12 Pro ada low light capability pada kamera selfie, pada main camera dan ultra wide camera. Manakala untuk iPhone 11 Pro hanya ada pada main camera sahaja. Selain dari itu, 12 Pro ada HDR video recording, Dolby Vision video recording, 11 Pro tiada. Okay, korang boleh tengok perbandingan yang aku buat antara video dan kamera 11 Pro dan 12 Pro.
Okey, sekarang saya menggunakan kamera hadapan untuk merekod video 11 Pro. So saya menggunakan 4K 60 frame per second. So kalau tengok belakang saya suasana sangat cerah. Jadi kita dapat lihat macam mana 11 Pro ni dia punya handle. Dia handle keadaan kecerahan yang melampau macam ni. Okey, kalau saya angkat sikit. Alright. Okey, so sekarang ni saya pula menggunakan iPhone 12 Pro. Tu kamera hadapan 4K 60 frame per second. Kalau anda boleh tengok dekat sini, saya boleh perasan bahawa kamera hadapan untuk iPhone 12 Pro ni lebih baik sedikit. Dia handle lighting yang terlalu cerah di belakang saya. Kalau tengok tadi iPhone 11 Pro dia orang kata overblown dia punya highlights tu. Okey. Okey, sekarang saya menggunakan 11 Pro untuk berjalan. Boleh tengok stabilization ataupun macam mana kamera ni dia handle perubahan cahaya. Alright. Okey, kali ni ujian berjalan juga. Saya menggunakan iPhone 12 Pro. Okey, boleh tengok macam mana kamera 12 Pro ni dia handle perubahan cahaya. Nampak sedikit lebih cantik lah. Yang keduanya adalah display dia atau screen dia. iPhone 11 Pro ni kalau tengok sekali imbas dengan 12 Pro pun tiada perbezaan. Sebab apa? Sebab memang menggunakan screen yang sama. Okey, manakala yang lebih kecewanya lagi, iPhone 12 Pro ni tidak ada didatangi dengan 120Hz ataupun 90Hz. Yang mana di mana banyak sekarang handphone, even yang handphone yang murah pun dah ada 120Hz, 90Hz. Jadi untuk seseorang itu upgrade daripada iPhone 11 Pro pergi ke 12 Pro, dari segi skrinnya tidak akan rasa apa-apa pun perbezaan. Okey, yang terakhirnya faktor utama harga, di mana iPhone 11 Pro sudah pun jatuh harga. Yang baru untuk model 256GB maybe dah boleh dapat around 4K macam tu. Dan second hand yang orang dah jual sekarang ni dalam lingkungan 3K, 3,300, bergantung kepada keadaan dia dan waranti. Jauh lebih murah daripada harga daripada September tempoh hari 2019 waktu dia perkenalkan. Okay, lebih kurang 1,500 lebih murah. Dah jatuh harga. Dan jika dibandingkan dengan harga iPhone 12 Pro pada hari ini, baru berharga 5,199 dengan perbezaan hampir 1K untuk feature yang pada aku tidak mempunyai peningkatan yang sangat signifikan lah. Ianya memang satu price yang agak menggoda lah untuk orang yang berfikir sama ada nak terus upgrade ke 12 Pro atau ke 11 Pro. Aku dapat rasakan model iPhone 11 Pro ni adalah pembelian yang sangat bagus. Dari segi aspek size, personally aku masih merindui iPhone yang size ni 5.8 inci. Dan seperti aspek-aspek seterusnya, macam screen, tak ada beza langsung. Okay, desainnya yang lebih ergonomik. Baterinya boleh dikatakan masih mantap dengan saiz dia. Okay, ambil kira faktor saiznya dengan baterinya, kira power lah telefon ni. Memang akan rasa sedikit kekurangan lah kalau nak dibandingkan secara keseluruhan. Tapi bagi aku ianya bukan kekurangan yang bernilai RM1,000. Okay, jadi aku faham untuk orang yang memang nak pakai the best, the latest and the greatest, aku faham. Diorang boleh beli iPhone 12 Pro. Tetapi untuk orang yang tengah berkira-kira bajet, okay, nak fikir sama ada nak beli 11 Pro atau 12 Pro, sekalau diorang membuat keputusan untuk membeli iPhone 11 Pro ni, aku tidak merasakan mereka akan kecewa. Jadi itu saja video aku untuk hari ini. Jadi untuk siapa-siapa yang masih lagi menggunakan iPhone 11 Pro, boleh komen dekat bawah tu macam mana pengalaman korang menggunakan iPhone 11 Pro. Macam mana yang dah upgrade, macam mana dah upgrade pergi ke iPhone 12 Pro daripada 11 Pro, terasa ke upgrade tu, macam mana perasaan anda? Okey, kalau begitu sekian, terima kasih.